keputusan undi belanjawan 2021 di peringkat dasar telah diluluskan oleh Dewan Rakyat adalah suatu yang telah dijangka. Walaupun ketika di peringkat perbahasan terdapat suara kecil yang menolak pembentangan belanjawan 2021. Apa yang paling penting di peringkat perbahasan, terdapat beberapa pembaikan yang dilihat amat kritikal kepada pelaksanaan belanjawan 2021 yang telah diterap masuk, seperti pengeluaran wang simpanan pekerja sebanyak RM10,000 sebagai usaha membantu kelangsungan hidup ekonomi rakyat yang memerlukan. Segala pemerkasaan usaha pemerkasaan, pakej bantuan prihatin, bantuan OKU, bantuan perusahaan kecil dan sederhana, bantuan industri perhotelan dan pelancongan, pendidikan digital dan teknologi, bantuan kepada mereka yang hilang pekerjaan akan terbela bila mana belanjawan 2021 ini telah pun diluluskan di Dewan Rakyat. Sebenarnya kelulusan bajet 2021 pada hari ini ialah kelulusan bagi bacaan yang kali kedua. Apabila dibahas sebelum ini kepentingan dan kesan kepada masyarakat, kepada rakyat, dan menteri perlu menjawab, tapi dilihat menteri menjawab secara umum saja. Namun atas semangat tidak mahu dilihat menolak bajet atas dasar kepentingan ideologi, maka hari ini kita lihat Pakatan Harapan atau pembangkang majoriti menyokong undian ini. Namun sebenarnya ada lagi peringkat, iaitu peringkat jawatankuasa dalam parlimen yang akan meneliti setiap item-item tersebut secara terperinci dan membuat pindaan yang sesuai. Kemudian barulah masuk bacaan kali ketiga yang dibaca di peringkat Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Yang inilah yang akhirnya bacaan ketiga inilah yang menentukan kelulusan undi majoriti untuk diluluskan. Saya kira bacaan kali ketiga akan datang dan bukannya hari ini. Ini sekadar bacaan kali kedua. Jadi penentunya ialah bacaan kali ketiga. Jadi tak semestinya apa yang berlaku pada hari ini akan berlaku pada bacaan kali ketiga yang perlu mendapat undi majoriti untuk diluluskan sebagai akta. Ramai MP ahli Parlimen Pembangkang memilih untuk tidak menentang atau berdiri untuk undi belah bahagi kerana dia satu andaiannya mereka menyangka 13 MP itu sudah memadai untuk speaker menerima undi belah bagi, akan tetapi sebaliknya yang berlaku, undi belah bagi itu ditolak kerana tidak mencapai sokongan 15 ahli parlimen. Itu andaian yang pertama. Andaian yang kedua ialah terdapat juga yang ragu-ragu kerana ahli parlimen khususnya pembangkang bimbang akan persepsi yang akan diberikan oleh rakyat sekiranya mereka menolak ataupun menentang bajet. Ia dianggap sebagai langkah menentang kebajikan mereka. Dari satu segi kita dapat lihat terdapat pembangkang, kedudukan situasi pembangkang dilihat tidak bersatu padu, kurang sesuji dan agak lemah perpaduan sesama mereka. Ada pihak dalam pembangkang dan kalangan pembangkang sendiri mempunyai pandangan mereka yang tersendiri, gagal berkoordinasi dan dilihat saling curiga di antara satu sama lain. Dan kita tahu Perikatan Nasional banyak ataupun boleh memilih kepelbagaian 1001 strategi untuk pastikan bajet 2021 ini diluluskan dengan mudah. Ini hakikatnya. Namun sebenarnya terdapat arahan daripada Ketua Whip Pembangkang bahawa perlunya sokongan terhadap bajet kerana desakan terhadap isu K2SP, moratorium misalnya peruntukan jasa telah dipersetujui secara umum untuk dipindah. Jadi
tidak ada sebab untuk menolak bajet 2021 ini. Tapi perlu diingat, tak bermakna kerajaan Perikatan Nasional selamat kerana isu kelulusan bajet dan isu peralihan kuasa dan isu SD atau dakwaan Anwar mengenai sokongan majoriti adalah dua isu yang berbeza. Maknanya ini bukan tanda berakhirnya krisis politik di negara ini dengan kelulusan bajet. Selepas ini, minggu depan, minggu seterusnya, dijangka pergolakan itu terus berlaku. Kerana isu SD dan dakwaan Anwar mendapat sokongan majoriti masih lagi membelengui Perikatan Nasional. Maka walaupun isu bajet selesai apabila bajet diluluskan, namun kedudukan kerajaan Perikatan Nasional masih lagi rapuh dan bila-bila masa boleh tumbang akibat peralihan sokongan dalam kalangan BN, khususnya UMNO. Dan isu kerajaan tidak stabil ini dijangka terus berterusan sehingga berlakunya perubahan kerajaan baru atau hinggalah berlakunya pembubaran parlimen.